Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Keindahan Islam. Keindahan Islam bab yang ketujuh, iaitulah keindahan Islam dalam seruannya kepada akhlak yang terpuji. Kita telah masuk kepada perkara di antara akhlak yang terpuji yang kita kena lakukan, iaitulah menyebarkan salam. Ada seorang kata memberi salam. Ada dalam kitab dia panggil afsyus salam, maknanya sebarkan salam, biar salam tu tersebar luas. Syariat Islam yang suci ini sentiasa mengajar perkara yang boleh menghasilkan perasaan kasih sayang dan mahabbah dalam kalangan umatnya. Ini asal kita punya pengajaran kita sedemikian. Antara ajaran ialah menyebarkan salam dalam kalangan kaum muslimin. Dia beza dengan beri salam. Mungkin kita beri solat seorang je, tapi kalau sebar luas. Sebab ada kalanya dalam majlis tu ramai orang, kita bagi salam satu je, Assalamualaikum. Tapi kalau nak beri, kena beri seorang-seorang. Itu lain, itu istilah. Kenapa digunakan menyebarkan salam? Satu tu masuk semua, seluruhnya boleh. Dan kita jangan persempitkan. Kita jangan persempitkan apa yang telah diluaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Menyebarkan salam dalam kalangan kaum muslimin, kerana menyebarkan salam dalam kalangan masyarakat akan mendatangkan kesan yang mendalam untuk merapatkan orang Islam, berkasih sayang dan bermahabbah. Kalau kita tak kenal siapa dia awak pun, nak tegur dia, kalau kita kata dari mana, dia pun jeling tengok, apa pasal awak tanya-tanya. Tapi kalau kita bagi salam, Assalamualaikum, maka menjadi hak seorang muslim itu wajib kena jawab salam, Waalaikumsalam. Ini di antara kata-kata yang syar'i yang diajarkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Wa iza huyitum bi tahiyyatin, bagian dalam ayat Quran yang akan kita baca nanti. Salam ini dalam Quran dan dalam hadis, dan menjadi amalan kepada kita sendiri. Seorang saudara akan berasa tenang dengan saudaranya, hilang perasaan benci dan dendam dalam hati. Biasanya kalau orang boleh jawab salam dengan baik, boleh tengok muka pula, hilang perasaan tak baik dia tu. Tapi kalau jawab salam lain, tengoklah ke lain, itu cerita lain. Ada sesuatu yang tersangkut dalam jiwa dia. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, afsyus salam bainakum. Kamu tidak dapat masuk syurga sehingga kamu beriman. Ini syarat kunci nombor satu nak masuk syurga, mesti orang beriman. Orang tak beriman, besar mana dia punya kelebihan, banyak mana dia punya sumbangan, mungkin sumbangan yang dia beri itu hanya mereka dapat manfaat sedikit. Sewaktu nak mati mungkin diringankan sikit menghadapi sakaratul maut, tapi pulangan lain tak dapat. Tak dapat dah. Yang dapatnya orang beriman baru dia dapat. Kamu tidak benar-benar beriman. Ini syarat. Di antara syarat benar beriman, sah iman itu, kamu tidak benar-benar beriman sehingga kamu berkasih sayang sesama Islam. Kemudian dia tanya, awala adullukum, mahukah aku tunjukkan kepada kamu satu amalan, apabila kamu lakukannya kamu akan berkasih sayang. Ini dia panggil tip ataupun formula kasih sayang di antara kita. Sebarkan salam bainakum, di antara kamu. Hadis ini dalam riwayat Imam Muslim. Jadi menyebarkan salam ini satu daripada ibadat, satu daripada cara kaedah untuk kita mendapat
menyatukan, mendekatkan hati umat Islam ini dengan cara ini. Apabila seorang Muslim mengucapkan salam kepada saudaranya, maka wajib atasnya menjawab salam. Ini hukumnya wajib, agar sempurna perasaan mesra dan tertanam perasaan kasih sayang antara kedua pihak. Wajib kena jawab salam. Kalau orang bagi Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Boleh tak kita lebihkan? Ini ada dalam ayat Quran kata, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, yakni assalamualaikum, orang bagi salam kepada kita, assalamualaikum, maka balaslah dengan penghormatan salam itu dengan yang lebih baik. Jawabnya waalaikumsalam warahmatullah, atau balas yang serupa, waalaikumsalam juga. Jadi paling tidak biar sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Jadi ayat ini diceritakan pada peringkat awal kejadian Nabi Adam AS. Bila Adam telah dijadikan, Allah perintahkan kepada dia supaya pergi belajar dengan para malaikat yang sedang duduk di situ, pergi bagi salam. Maka Adam pergi bagi salam dan malaikat jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka itulah Allah Ta'ala perintah kepada Adam, inilah tahiyyah. Apa makna tahiyyah? Ucap selamat untukmu dan zuriatmu sepanjang hidup ni. Ucapan dia Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ajar kepada kita di sini jawab yang sama ataupun jawab dengan yang lebih baik. Maka kita kata jawab paling minimalnya sama, lebih baik itu yang terbaik. Surah An-Nisa ayat 86, setelah menyedari betapa besarnya kelebihan salam yang tersebut, maka umat Islam disuruh mengucapkan salam kepada semua orang yang mereka temui, tidak dikhaskan kepada orang yang dikenali sahaja, agar seluruh masyarakat Islam saling kenal mengenali dan bermesra. Jadi kita tengok siapa orang ni, kita kenal, tak kenal, jumpa Assalamualaikum. Saya sembah ke di masjid ke, mana saja masuk dalam kedai ke, pasti dia orang Islam dulu lah. Kalau orang bukan Islam, kita tak boleh bagi salam. Cuma kalau dia beri salam, kita kena jawab. Itu ya. Jadi salam orang Islam ni ada dua cara. Kalau dia bagi salam Assalamualaikum, jadi ada kata kita jawab Waalaikum saja, Waalaikum saja. Sebab Nabi kita jawab apabila Yahudi mari jawab bagi salam dengan cara tak baik, Nabi kata Waalaikum. Jadi ada juga yang mengatakan orang bukan Islam, kalau dia beri salam dengan betul, kita boleh jawab biasa Waalaikumsalam juga. Ini isu khilaf lah. Cuma kalau tempat kita ni, dia tak bagi salam dah, dia main morning dengan begitu, jadi mudah lah biasanya. Morning, kita pun morning juga. Jumpa orang betul bersedia untuk di morningkan dia, besar kita. Kau ada lagi ucapan lain yang dia sebut, biasanya gitulah kan, ucapan malam sebut malam. Jadi ayat di sini minta supaya kita beri salam kepada orang kenal dan tak kenal. Dan dalam kitab Alamat Kiamat, salah satu daripada tanda kiamat itu iaitulah dia panggil salam terpilih. Salam terpilih. Bila nak beri salam, kita pilih orang, kita berjalan ramai-ramai. Dalam rombongan tu ada kawan kita kenal, ada Pak Haji, ada Ustaz, ataupun ada Tok Imam. Kita beri salam, Assalamualaikum Pak Imam. Bersama dengan imam tu berapa ramai? Ramai lagi orang contohnya. Maka kita telah menyempitkan salam kita. Ini satu kerugian yang besar. Sebab apa? Kita telah menyempitkan salam. Assalamualaikum, lepaskan salam. Sebab sekali dengan imam tu ada kawan-kawan dia, ada para malaikat yang bersama. Jadi kalau kita sempitkan salam khusus kepada orang itu, ini Nabi kita sebut di antara alamat kiamat, dia panggil salam khas, salam kepada orang tertentu saja, yang lain tidak. Jangan sebut orang, siapa dia orang ini pun kita bagi Assalamualaikum. Jadi kalau kita sempit, maknanya kita telah
khususkan salam ini kepada orang ini saja, yang lain-lain tak dapat. Ini satu kerugian yang besar bila kita buat sedemikian. Seorang laki-laki bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan Islam yang baik? Ini orang mari tanya, apa amalan yang baik ya Rasulullah? Apa Nabi kita jawab? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Iaitulah memberi makan. Di antara amalan yang baik, beri makan kepada orang. Kalau boleh kita ni sentiasa buat majlis makan. Sama ada kita beri makan tu, ajak orang mari rumah kita, ataupun kita bawa ke rumah mereka, ataupun tak bawa mana-mana, kita duduk diam-diam je, post duit kepada orang miskin, suruh beli makanan. Itu termasuk dalam it'amut ta'am. Tapi yang terbaiknya kalau kita jamu orang itu dengan kita khidmat sekali. Kita jamu dia, kita layan dia, itu lebih cantik. Tapi masuk dalam kategori it'amut ta'am ini, iaitulah semua jamuan makanan yang kita beri. Jadi ini besar beberapa hadis yang menggalakkan supaya kita memberi makan kepada orang. Maka kalau para jemaah yang mempunyai kemampuan, carilah tempat-tempat di sekolah-sekolah tahfiz contohnya, rumah-rumah anak yatim yang boleh diberi sumbangan, tanya dia berapa makan satu hari. Satu hari dia kata RM400, kita bagi satu hari. Maknanya kalau dia perlu RM400 kali dengan 30 hari, cari 30 orang sponsor, selesai masalah. Ini di antara amalan-amalan yang cantik. Kalau kita nak buat sendiri kat rumah, kita penat, nak panggil orang mari bukannya mudah, kan? Orang nak pergi pun susah. Maka kita pergi cari di tempat-tempat yang sudah bersedia untuk menerimanya. Mana saja tempat. Yang kedua, mengucapkan salam kepada mereka yang kamu kenali dan tidak kamu kenal. Yang kena salam, yang tak kena pun salam. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Salam ialah syiar ataupun lambang seorang mukmin. Ya betul dah. Kita ni kadang-kadang kita tengok muka orang, kita tak kenal. Dia ni Islam ke bukan Islam? Tama-tama di tempat kita di Malaysia ni yang bercampur kau habis. Agama, berapa jenis agama ada? Macam-macam agama. Kalau yang pakai tanda-tanda tu kenal lah. Orang Islam ada tanda dia. Muslimah hanya bertudung, musliminya kita tengok tanda dia sendiri macam mana. Ada yang pakai kopiah, ada yang boleh kenal. Tapi kalau tempat yang tak boleh dia kenal macam mana? Nak bagi salam macam mana? Bercampur habis. Tengok orang muka-muka yang bangsa yang ramai di kalangan mereka macam orang Cina contohnya. Tak tahu dia ni Islam ke tidak. Ini di antara kita nak beri salam. Maka bila kita beri salam, tambah-tambah orang yang muka dia ada agak dicurigai itu, dia kena beri salam awal lagi pada orang lain. Sampai-sampai tengok, Assalamualaikum, orang Islam dia baru tahu. Kan lebih baik menyelesaikan masalah dia. Orang pun tak tertanya-tanya, awak ni Islam ke bukan Islam. Diucapkan kepada orang tua dan muda. Cuma dari segi adabnya berbeza lah. Orang muda kena bagi salam kepada orang tua, orang berjalan kepada beri salam pada orang duduk, itu dia panggil keadaan. Cuma kalau mampu orang muda tak bagi salam, orang tua bagi dulu pun tak apa. Kadang-kadang orang muda ni biasalah, tawaduk tu lebih, bak salam dah. Kalau bak lain pandai pula dia. Orang yang dikenali dan tidak dikenali kepada kawan dan juga lawan. Kalau boleh lawan kita yang duk musuh dengan kita tu, kalau dia banyak sangat ada cerita kita awal-awal lagi jumpa dia terus bagi salam. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Lama dah nak jumpa hantar. Dia pun terkanyak lelaki, nak jumpa aku. Aku hari-hari duk kutuk dia. Lain macam ya. Boleh jadi dia tahu aku duk buat benda ni. Jadi dia akan terasa satu kesalahan dalam jiwa dia apabila dia buat benda-benda tersebut. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin yaltaqiyani fayasuddu hadha wa yasuddu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi seorang muslim memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Sebab apa dia beri tempoh 3 hari? Mungkin kita mencari hikmah, cari sebab juga. Kenapa dia benar 3 hari? Sebab waktu manusia berfikir ni setakat 3 hari saja. Bukan ini saja. Jual beli pun dipanggil muddatul khiyar. Tempoh pilih nak mikir barang nak ke tak nak 3 hari. Perang sama juga. Ingat tak waktu
Sibuk dengan merdeka. Baru ni orang duk cerita tentang Rabi'i bin Amir bila berdepan dengan Rustum, panglima Faris. Dia kata apa? Aku nak mikir dulu. Lah. Rabi'i kata, dalam agama aku mikir 3 hari je. Lebih pada tu bukan fikir. Orang panggil waswah pula. Jadi kita dalam isu salam, kita boleh diberi masa tempoh berfikir 3 hari. Kalau lepas pada 3 hari tu orang tanya kenapa tak bertegur lagi tu, saya duk fikir lagi. Lah, itu bukan fikir, itu sudah dirasuk oleh syaitan. Lain dia punya title, dia punya taraf lain. Kita boleh fikir 3 hari sebab kita duk mikir, ya Allah, mungkin hari pertama panas, hari yang kedua dah mandi 3 kali, tak akan panas lagi, slow sikit. Hari yang ketiga fikir rasional masa depan. Banyak risiko yang berlaku. Di antaranya, bila putus hubungan ukhuwah saudara ni, apa jadi? Doa tidak diangkat. Bahkan setengah riwayat malam Lailatul Qadar pun mungkin orang ni tak dapat faedah daripadanya. Kesan dia punya efek, risiko yang begitu besar. Kenapa aku nak putus hubungan? Maka hari yang ketiga, Assalamualaikum, saya minta maaf apa yang terjadi. Kalau kawan kita letak telefon aku, malah nak maaf kamu, engkau punya pasal. Aku dah bagi salam, aku dah mulakan, aku dah minta maaf, kau minta maaf juga, kamu punya pasal. Alhamdulillah, tuan-tuan tidak akan rugi dunia dan akhirat. Dunia mungkinlah nampak tak standard lah, kita minta maaf dengan orang, tapi akhirat besar kedudukan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Nabi kata ni, tidak boleh putus hubungan dengan saudaranya lebih daripada 3 hari apabila bertemu masing-masing memalingkan muka ke arah lain. Tengok mu, aku tengok mana. Allahu Akbar. Hati ni bukan senang nak sembunyi. Pasal tu dia panggil hati ni ibu generator, elektrik. Mana kalau elektrik rusak, sah. Jumpa mesti berubah muka. Terutama sekali orang yang buat kacau kepada kita. Kalau jumpa, lari dia, tak mau cakap. Pernah satu hari ada satu tempat, kuat sangat ustaz tu kutuk sahabat dia ni. Tak benar masuk ceramah, tak benar macam-macam. Satu masa takdir Allah SWT, kawan dia ni dijemput pergi. Dan AJK masjid beritahu dia, ustaz sini ni kuat sangat anti entah ni. Kutuk sungguh-sungguh ni. Tak apa. Jadi kawan ni pandai. Mula-mula sampai ke masjid, cari dulu kawan dia tu, imam dia tu, bagi salam dengan dia. Selalu duduk dekat dia. Kawan tu duduk lari, tak lari macam mana, dia kutuk teruk. Hati manusia ni nampak berubah dia tu, sebab nampak dia punya pelik cara tindakan. Tapi bila kawan ni buat dalam masa satu majlis, itu saja berlaku satu perubahan yang begitu ketara. Sebab dia dah attack, dia duduk tengok kawan ni, dia duduk, jadi ada sesuatu yang dia terasa, masalah aku ni, kenapa pula aku nak kelayan dia, dia buat baik begini, bercerita. Allahu Akbar. Mana berbeza manusia, watak manusia ni bila berjumpa dengan tak jumpa lain. Allahu Akbar. Tengok ni, apabila bertemu masing-masing malingkan muka ke arah lain, orang yang lebih baik antara kedua-duanya adalah yang memulakan dengan salam. Jadi bab salam ni panjang para jemaah. Cukuplah dengan hadis-hadis yang ada ini menunjukkan keindahan Islam itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam menggalakkan orang yang berkelahi agar mengucapkan salam kerana ia merupakan pendekatan yang penting ke arah perdamaian dan menghilangkan pertikaian. Bagi salam dulu. Kita test tengok setara mana. Kalau dia nampak baik dia tu, boleh jawab dengan baik, alhamdulillah. Tamaklah kita dalam bab salam. Kita berpindah pula kepada keindahan yang seterusnya, iaitulah jiran yang baik. Hari ini semangat kejiranan hebat ke tidak kita? Boleh tahan tak? Semangat kejiranan, Allahu Akbar. Letak kereta tetangga dia pun marah, silap parking sikit pun marah. Kalau buat pagar tu letak masuk dalam kawasan orang, macam-macam. Saya jumpa seorang ustaz baru je kes. Letih Syekh, dia kata anak tak boleh nak mengajar, tak boleh nak kuliah. Sebab anak saudara saman pak saudara dua kaki pagar tanah masuk dalam tanah anak, 2 kaki, bukan 2 kaki ni berapa banyak, setengah, tak sampai 1 meter, bawa mahkamah. Anak pun duduk mikir, subhanallah, berjiran dengan anak saudara sendiri sampai begini teruk. Boleh jadi kalau berjiran dengan orang kafir pun dia maaf, kalau setakat 2 kaki, tak payah bawa mahkamah, suruh tak alih dia punya tempat pagar, cukup sampai berkat mahkamah.
Banyaklah bala bencana atas dunia ini, ujian-ujian yang begitu dahsyat yang menakutkan kita. Jadi kita lihat dalam Islam ini, di antara akhlak mulia yang diajar kepada kita iaitulah jiran yang baik. Kalau jiran kita jahat pun, biar kita menjadi jiran yang baik. Kita memulakan menjadi orang yang membawa mereka ke arah yang baik. Oleh sebab orang Muslim tidak terlepas daripada memerlukan tempat tinggal serta jiran tetangga untuk berkawan, maka syariat Islam telah mengatur sistem perhubungan antara Muslim dengan jirannya. Tak boleh lagi dah manusia mana boleh duduk seorang. Maka syariat iaitu mereka yang tinggal berdekatan dengannya. Jadi takrif jiran ni berapa orang, panjang takrif dia. Ada yang mengatakan dalam lingkungan berapa rumah, itu dipanggil jiran. Ada kata jiran ni setakat rumah dia, beradak rumah kita, itu jiran. Yang lain-lain itu ahli sekampung. Ada sama mereka 40 buah rumah, jiran lagi. Semua tu tengoklah, jiran ni ada peringkat. Ada jiran yang menjadi hak, maka itu jiran sebelah rumah kita saja. Contohnya bila jiran sebelah rumah, dia nak buat atap rumah, ataupun kalau kita hari ni dia panggil apa ni, parking kereta ke, kan, dinding kita dah ada, maka dia nak letak kayu, nak sambung dinding, itu hak jiran. Mesti jiran sebelah kena beri. Tak payah kata awak buat tiang lain lah, kecuali dia buat yang merusakkan tiang kita akan patah dan sebagainya, itu cerita lain, mudarat. Tapi kalau tidak ada mudarat, maka menjadi hak. Hadis ini jelas dalam bab kejiranan yang disebut yang ni dalam akan datang nanti. Jadi buat baik pada jiran ni sebagaimana firman Allah Taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Ini arahan yang sangat jelas. Berbuat baiklah kepada kedua-dua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh. Tengok, al-jaril junubi dan was-sahibi bil jam. Ada dua kategori itu. Jiran yang dekat dengan jiran yang jauh. Wal jarizil qurba, teman sejawat. Ibnu sabil, orang-orang yang datang dalam perjalanan yang bukan tujuan maksiat, yang kehabisan bekal, mana orang putus bekalan tengah jalan. Dan hamba sahayamu, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Jadi jiran yang dekat. Ada jiran dia panggil satu hak saja. Jadi panjang dalam bab ni kita tengok. Hak kejiranannya ada di belakang nanti. Surah An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melalui ayat ini agar berbuat baik kepada jiran. Sama ada jiran itu terdiri pada kaum keluarga ataupun tidak. Tak kira, termasuk jiran yang bukan Islam. Allah menyebut suruhan ini bersama dengan suruhan beribadat kepadanya, menunjukkan betapa pentingnya amalan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya dengan bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari." Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Tengok, Allah Taala letak mula ayat ini dengan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Di dalam perkara-perkara yang bersangkut paut dengan akhlak dan adab ini, banyak hadis dia mula macam tu. Siapa yang beriman dengan Allah hari akhirat, buat baik kepada jiran. Siapa beriman dengan Allah hari akhirat, kata perkataan yang baik atau berdiam. Tengok, kenapa ni? Dalam adab dan akhlak dia gabung iman hari akhirat, iman hari akhirat. Kerana dua kategori ni mantap. Bila kita beriman dengan Allah, belum memadai lagi.
Tapi bila kita ada hari akhirat depan kita, bermakna segala perkara yang kita buat ada kaitan dengan akhirat, yang menyebabkan kita akan terasa bahawa tidak rugi, tidak sia-sia aku melakukan kebaikan. Sebab apa? Pulangannya akan nanti akan diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Islam sangat mengambil berat hal kejiranan, bahkan meletakkannya di tempat yang sangat tinggi. Kedudukannya jelas sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu. Maksudnya Jibril sentiasa berpesan kepadaku tentang berbuat baik kepada dan hormat kepada jiran. Jibril bagi pesan kepada Nabi, buat baik, sehingga aku menyangka bahawa mereka akan menjadi penerima pusaka jirannya. Hampir kita seolah-olah macam tu, rapat sangat suruh ni, kita duk mikir air boleh terima pusaka kali 2-3 kumpulan ini, orang jiran tetangga ni, sampai peringkat begitu arahannya. Tapi tak dapat pusaka. Jangan zanantu, mana aku sangka macam nak jadi macam tu, tapi tak jadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis yang menyebut tentang semangat kejiranan tidak hanya setakat menyuruh berbuat baik sahaja, bahkan banyak pula hadis yang menjelaskan tentang cara-cara untuk berbuat baik. Macam mana nak buat? Kami akan sebut beberapa contohnya di bawah ini. Tulis kat tepi kitab tu, cara-cara buat baik kepada jiran. Ini baru kita tahu berapa format dia. Yang pertama, laisal mu'minul ladzi yashba' wa jaruhu ja'i'un ila jambihi. Bukan seorang mukmin yang sebenar orang yang kenyang perutnya, sedangkan jiran sebelahnya dalam kelaparan. Jadi kalau kita tengok jiran tetangga kita dalam kampung kita ni, anak-anak kita yang lapar, kita tidur dengan kenyang, maka orang ini dianggap tidak beriman dengan baik. Kena tanya ke apa? Dalam kampung ni, dalam qaryah kita ni, berapa orang miskin? Berapa orang yang tidak ada makanan? Berapa orang yang sakit? Maka komiti kampung, qaryah kena ambil berat tentang kedudukan mereka. Tak kira tengok Tuhan sebut dalam Quran ni, jaril kurba, jaril junub, wasahibi bil jam. Makna 3 kategori. Jiran yang bersifat waris keluarga, jiran yang berdekat dengan kita tak ada waris, dan sahibi bil jambi, makna orang yang sebelah kita, iaitulah ada setengah ahli tafsir yang kata sebelah kita tu isteri dia sendiri. Makna itu jiran yang paling dekat dengan kita. Tengok, jangan dia kenyang dalam keadaan jirannya lapar. Sama juga hari ni kita, para jemaah sekali ni, kita hari ni kenyang ke lapar? Alhamdulillah. Tapi ada tak jiran orang seagama dengan kita yang kelaparan? Ramai. Di mana-mana negara sajalah. Di Syria hari ini cukup dahsyat. Dan di Syria atau agak jauh dengan kita, yang paling dekat jiran dalam rumput ASEAN ni pun ramai. Baru saya jumpa dengan seorang pengendali, sahabat kita yang mengendalikan makanan ni, sembelih, pergi ke negara ni, Myanmar ni, Burma, tak ada makanan. Bahkan bila orang sembelih daging nak bagi hari raya haji ni, orang bukan Islam mari. Dia kata agama boleh makan ke daging? Agama boleh makan daging ke tidak? Kan dia agama dia tak makan daging. Dia kata jangan batu dengan kayu je, kami makan semua apa yang ada ni. Tak ada makanan. Dan orang Islam sendiri pun kadang-kadang terpaksa kena makan khinzir. Tak jumpa makanan. Daging boleh makan setahun sekali saja. Jadi pasal itulah bila kawan-kawan kita ni pergi bersungguh sangat nak bawa korban, nak bawa apa-apa ni ke negeri-negeri yang miskin, bagi. Cuma nasihat saya, jangan sampai mereka sunnah korban mati di kampung kita, itu tak boleh. Mana kita ramai keluarga kita kan, atas rumah kita ada berapa orang? 5-6 orang. Kalau kita ambil 2 bahagian untuk kita sendiri dengan isteri kat rumah, anak-anak hantar ke sana, lebih baik. Kalau kita sembelih sampai 5-6 bahagian pun, seekor lembu pun tak habis nak makan. Hari raya ni semua orang sembelih belaka. Jadi sunnah di kampung jangan mati, dan di tempat lain sampai maklumat. Allahu Akbar. Bila kita dengar cerita, tengok dia punya tayangan video kelaparannya, Masya Allah, Masya Allah, tak ada, jadi orang dia tak ada agama dah. Bahasa tu ada riwayat mengatakan hampir kekufuran itu, kefakiran itu bawa kepada kekufuran. Orang dia sendiri pun, orang yang agama lain pun, yang tak makan daging pun kata ini daging ni. Dia kata apa problem dengan daging?
Dia tak fikir halal haram bagi dia lah, mazhab dia tak ada halal haram, bagi dia je nak makan. Kawan-kawan pun kita tanya fatwa, boleh ke bagi daging korban kepada orang bukan Islam? Tidak ada halangan, insya-Allah, sebagaimana difatwa oleh Imam An-Nawawi. Jadi ditolong sahabat-sahabat kita yang kelaparan, yang kita rasa kita kenyang, memang kenyang sungguh, alhamdulillah. Kalau majlis-majlis kenduri tu, Allahu Akbar, takut tengok makanan-makanan yang lebih yang terbuang begitu banyak. Dah, kita dah bincang dah bulan Ramadan tu bagaimana beli di bazar tu, Allahu Akbar, untuk makan seminggu pun tak habis-habis. Akhir sekali tu sampah juga masuk. Di saat kita diminta supaya kekang nafsu pada waktu itu. Ingat, jangan kita kenyang, sahabat-sahabat kita, jiran tetangga kita kelapar. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan jiran yang senang membiarkan jiran dalam kelaparan sedangkan dia kekenyangan. Ini merupakan suatu isyarat bahawa menjadi kewajipan jiran yang senang mengambil tahu jirannya yang lain. Tanya khabar dalam kampung, ramai lagi. Jangan sampai jejak kasih. Jejak kasih baru jumpa. Jejak kasih ke apa dia? Dia duk cari orang miskin dalam kampung-kampung tu. Jumpa pula buat TV pergi cari. Kita hidup kampung sendiri ni tak jumpa cari sebab kita tak cari. Ini masalah kita ni. Cari tidak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara nak dapatkan kelebihan ini? Nabi kata kepada sahabat dia, ya Abazar, Abu Zar ni seorang sahabat, idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Wahai Abu Zar nama dia Jundub bin Junadah. Abu Zar tu nama dia, gelaran dia. Biasa orang Arab ni nama dia gelaran, itu yang termasyhur. Macam Abu Hurairah. Abu Hurairah siapa nama dia? Rahman, alhamdulillah. Jadi ini biasa dipanggil kunyah. Ya Abu Zar, apabila engkau masak makanan yang berkuah, maka banyakkan air, banyakkan kuah dia, dan jangan lupa untuk jiran kamu. Sebab kuah ni tak payah beli lah. Daging tu masalahnya dah. Sekurang-kurang apa boleh hantar, boleh makan dengan roti. Riwayat Muslim 2625. Lebih-lebih lagi kalau kita masak makanan yang berbau. Macam zaman hari ni musim buah durian. Allahu Akbar. Kalau durian mari kat dapur banyak tu, tanya jiran sebelah tu, ada durian kat rumah awak? Tak ada, mari ambil. 2 biji pun cukup dah durian ni. Dia bau habis rumah dah. Ini masa. Hadis ini riwayat Muslim. Hadis ini menganjurkan kita agar menghadiahkan makanan kepada jiran walaupun mereka bukan orang fakir. Kita kena beza di antara sedekah dengan hadiah. Kena beza. Sedekah lain, hadiah lain. Sedekah untuk orang fakir miskin. Hadiah tak kira siapa. Walaupun menteri ke raja ke, hadiah suka. Tahadau tahabu. Dalam hadis Nabi kata, beri hadiah, kamu akan berkasih sayang. Memang kita ni suka terima hadiah. Kadang-kadang kita nak pergi, orang kaya panggil ni, duk bincang lah orang tu, dia nak buat hadiah ke tidak. Kaya ni lah. Walau kana malikan, dalam apa ni, ahli psikologi kata, walaupun seorang yang jutawan, tapi dia suka hadiah walaupun sedikit. Masa tu lah kita nak pergi rumah orang, bawa lah apa-apa hadiah yang mudah-mudah, yang ringkas-ringkas. Tengok jenis orang lah pula. Kalau rumah orang kaya melangit makan yang banyak dah, jangan nak bawa pergi kek rumah dia. Buat basi je, dia tak makan dah. Kek kita pula bukannya standard mana dah. Tapi ada benda lain yang kita boleh bawa dia. Bawa buku-buku ke agama. Jadi bawa ni, saya baru jumpa ni. Oh bagus ni. Dia tak baca pun dia kata bagus, kalau paling tidak pun. Kalau jenis bahasa jenis suka koleksi pula agak, Allahu Akbar, suka sangat dia. Setiap orang tu ada benda yang dia suka lah. Bunyi yang sesuai lah. Nak bagi telefon mahal buat apa, dia kaya dah. Biar dia beli sendiri lah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna ahadukum jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarihi. Jangan seorang pun dalam kalangan kamu coba menegah jirannya daripada meletakkan kayu pada dinding rumahnya. Jadi kalau rumah kita, rumah teres ni, rumah yang dekat-dekat ni, rapat-rapat ni, apa nak jadi, jangan letak kayu, jangan halang dia nak tumpang letak kayu di atas dinding kita. Jangan bagi. Dia tahu buat lain. Tak. Itu hak jiran. Hadis ini meminta supaya jiran membenarkan jirannya meletakkan kayu, tiang bumbung rumahnya pada dindingnya apabila mereka memerlukan untuk berbuat demikian. Kerana kediaman 2 orang berjiran menurut Islam seperti rumah yang satu. Allah.
Ulama telah menyebut beberapa hak kejiranan yang mesti ditunaikan. Ni ambil. Ambil ni. Hak kejiranan yang mesti ditunaikan. Apabila mereka memerlukan bantuan, maka bantulah. Jiran dulu kena pergi. Jiran dulu kena pergi. Karena itu dalam hadis Ja'far, bila dapat maklumat Ja'far telah syahid di dalam peperangan, maka Nabi bagi arahan kepada jiran, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Nabi kata, jiran dia buat makanan, hantar kepada keluarga Ja'far. Ini bila tengok dia ada masalah, hantar. Orang jiran kita sakit, cari makanan kita bagi. Tolong beli ubat kepada dia dan sebagainya. Apa mereka mahu meminjam, maka berilah pinjaman. Kalau pinjam dia perlu sungguhlah. Ni kadang-kadang ni masalah juga jiran tu. Mari pinjam yang pandai. Masa hantar tak reti. Kena pergi kutip ambil barang rumah dia pun. Tapi kalau dia perlu, kena beri. Apabila mereka kesempitan, berilah bantuan serta berbuat baiklah kepada mereka. Apabila mereka mendapat sesuatu yang menggembirakan, ucaplah tahniah pada mereka. Bila tahu jiran kita dapat apa-apa benda yang baik, jiran yang dulu SMS yang orang pertama. Kalau tak sempat lagi jumpa, tanya khabar. Apabila mereka ditimpa musibah, ucaplah takziah kepada mereka. Apabila mereka mati, ikutilah jenazah mereka. Tak payah kata, minta maaf saya kerja hari ni, jiran mati sebelah, kita pergi kerja lah. Cuti lah. Benda lain kita boleh cuti. Mati hanya sekali. Kau mati berapa kali? Mati sekali tu ya. Kalau mati 3 kali tak apa. Nanti kali yang kedua saya off lah. Ni dah ada mati kali tu ya. Tiba-tiba kita tak nak lagi beri sumbangan, beri khidmat yang besar. Ikut jenazah dia ni bukan mana tu jalan-jalan lah. Maksud dia ke ittiba'ul janaiz di sini dengan arti menguruskan salat, pergi ke kubur, ini ikut jenazah. Jangan tinggalkan binaan yang boleh menyekat angin sampai ke rumah mereka kecuali setelah mendapat keizinan. Ni payah sikit lah. Rumah orang lain semua satu tingkap belaka. Bila kita nak buat 2 tingkap, kena bagi tahu jiran, saya nak angkat dah rumah ni 1 tingkap lagi. Angin tak masuk dah. Tapi zaman hari ni tak pakai dah angin luar dah. Semua pakai angin dalam rumah belaka, aircon belaka dah. Mana kalau rumah dia memang tak ada lubang pun tak jadi masalah. Kita kena balik pada uruf suasana. Balik kepada urus suasana. Mungkin zaman dulu orang perlu pada tiup angin bertiup masuk dalam rumah. Jadi bila kita halang, panaslah rumah dia. Jangan mengganggu mereka dengan bau masakan. Buat tumis kuat-kuat, jiran duduk ini bang, ya Allah, apa punya masalah makcik haji dia tu. Kecuali kamu holorkan sedikit pada mereka. Tak apa bang pun, tunggu. Tengah hari nanti sampai semangkuk. Allah. Tak tahulah zaman sekarang ni ada lagi ke tak mangkuk-mangkuk bertukar dekat dapur ni. Tak bertukar dah tak. Tapi zaman kita duduk di kampung dulu, Allah, satu kampung ni tukar makanan. Tama-tama kalau mari bulan Ramadan, kuih pelik-pelik sampai. Ini rumah orang ni, ni. Ini kuih ni sampai. Tapi zaman kita ini sampai juga, sampai ikut bazar Ramadan. Sampai ikut bazar. Apabila membeli buah-buahan, bahagikan pada mereka. Jika tidak mampu, buatlah sesuatu yang mengembirakan. Maknanya kita nak bagi ke orang, kita pun tak mampu, kita buat sesuatu yang baik. Dan jangan biarkan anak kamu menyakiti anak-anak jiran. Allahu Akbar. Ini cantik di antara hak jiran yang kita belajar. Lihatlah kepada adab-adab serta hak-hak yang mesti ditunaikan oleh seorang jiran muslim. Kamu akan sedar bahawa manusia yang paling bahagia ialah mereka yang jirannya seorang muslim yang beramal dengan hukum hakam agamanya. Ini orang yang bahagia. Pasal tu kalau kita nak beli rumah, tanya siapa sebelah-sebelah. Saya jumpa kawan seorang, dia kata anak nak jual ada rumah saya. Sebab apa? Waktu rupanya rumah sebelah dia tu orang bukan Islam yang warang, kuat ibadat. Mana bangun conok semacam, petang bangun, pagi bangun, jadi tak tahan duduk. Anjing pula kuat. Ini kena ingat. Nak beli tu tengok dulu. Kita masuk taman-taman perumahan yang security begitu kuat, masuk-masuk mari. Dia kata, maaf lah ustaz, duduk dalam kawasan ni tak dengar orang azan. Macam duduk di negeri orang putih. Sebab 2 orang yang Islam dalam taman. Yang lain semua bukan Islam. Awak pilih buat apa sini? Kita duduk dalam kampung ni nak dengar azan, dengar orang baca Quran. Kalau dengar anjing menyalak siang dan malam, apa kelebihan kita? Di antara kena pilih tempat-tempat yang kita duduk biar ramai orang Islam.
Ada juga mempunyai pahaman lain. Dia kata kalau kami mula di sini, nanti orang Islam lain masuk. Itu strategi. Kalau itu yang strategi kita nak buat, mungkin ada kebaikannya. Tapi biasanya tidak macam tu. Hak terbalik ada tak? Daripada ramai orang Islam, akhir kali tinggal 2-3 orang. Dia jual habis. Ada orang lain nak beli 200,000, kawan-kawan mau beli 200,500. Islam sangat mengambil berat hal kejiranan. Ini menunjukkan betapa Islam amat mementingkan keharmonian masyarakat. Cuba bayangkan sebuah masyarakat yang anggotanya sentiasa berbuat baik kepada jirannya, sentiasa mengambil tahu hal mereka, menunaikan hajat serta memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan. Apabila salah seorang dari kalangan mereka ditimpa musibah, jiran-jiran akan datang membantu, meringankan bebanan tersebut. Maka akan terbentuklah sebuah masyarakat ideal yang tiada tolok bandingnya di dunia ini. Dan di antara doa yang maksur, iaitulah doa kita diajar, Allahumma inni a'udzubika min jari su' fi daril muqamah. Khas masuk doa, Allahumma inni a'udzubika min jari su' fi daril muqamah. Ya Allah, aku minta berlindung, boleh tulis doa ni. Aku minta berlindung denganmu daripada jiran yang jahat di tempat kediaman yang tetap. Manakala kita nak sewa rumah sewa, taklah mudarat besar sangat. Oh ya, aku tak boleh duduk sini, jiran-jiran yang pelik-pelik, kita pergi sewa lain. Tapi kalau sudah beli rumah 500,000 beli rumah, tiba-tiba boleh jiran yang Masya Allah, pagi petang siang malam duduk gedegung-gedegan, nak baca Quran apa, dia duduk karaoke siang malam. Macam mana nak hidup macam ni rumah? Habis anak mak pula masuk, Allahu Akbar. Kawan-kawan dia hak mari pula tak tahu maghrib, tak tahu isya, sama je waktu. Jadi ini jiran berat. Jadi doa ni cantik, Allahumma inni a'udzubika min jaril su' fi daril muqamah. Ya Allah, ini bahasa Melayu, dia tulis bahasa Melayu lah senang. Aku minta berlindung denganmu daripada mendapat jiran atau berjiran dengan orang yang tidak baik di tempat kediaman yang tetap. Kalau kediaman sewa pun kita tak nak, tapi kediaman tetap ni lagi tidak nak. Kenapa? Sebab payah nak lari daripada tempat yang tersebut. Tamatlah kita bab kejiranan. Kita ambil lagi satu adab, satu akhlak, iaitulah berbakti kepada ibu bapa dan menyambung silaturahim. Berbakti kepada ibu bapa dan menyambung silaturahim. Ini panjang. Antara ciri keistimewaan agama yang agung ini ialah sistem hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan. Ia sangat mengambil berat tentang hubungan keluarga kemudian masyarakat. Islam mengarahkan agar setiap Muslim berbakti kepada kaum kerabatnya serta menghubungkan pertalian keluarga, silaturahim. Setiap orang mengikut tahap kedudukan kerabatnya. Jadi kita kena letak di sini ada dua kategori. Satu dia panggil silatul arham atau silaturahim. Satulah kumpulan lagi dia panggil ukhuwah Islamiah. Ukhuwah itu makna apa? Ukhuwah iaitulah orang yang bersaudara dengan kita dalam agama. Itu ukhuwah. Mana semua kita ni ukhuwah belaka. Kategori yang kedua dia panggil silaturahim, iaitulah orang yang ada hubungan rahim. Mak saudara, pak saudara, sepupu, anak saudara, cicit, cucu, ini ashabul arham, silaturahim. Jadi kita pun jangan bertukarlah. Bila sebut tentang silaturahim, kita pergi rumah kawan, saya mari nak hubungi silaturahim, maknanya nak mari pinang anak dia buat menantu. Itu baru silaturahim. Kalau mari tak ada hubungan rahim, saya ni nak menguatkan ukhuwah Islamiah. Istilah ni memang banyak silap. Kalau pergi Indonesia lagi sedap, dia kata nak hubungi silaturahmin. Silat itu bahasa dia. Saya pergi apa boleh silaturahmin? Rupanya silaturahim dia hidupkan baris belakang, silaturahmi. Biarlah itu bahasa dia, jangan kacau dia dah. Jadi Islam mengarahkan agar setiap Muslim berbakti pada kaum kerabatnya serta menghubungkan pertalian keluarga, silaturahim. Setiap orang mengikut tahap kedudukan kerabatnya. Firman Allah Ta'ala, fa'ati dzal qurba haqqah wal miskina wabnas sabil dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun. Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Ini kaum kerabat, zul qurba. Demikian pula kepada fakir miskin
dan orang yang dalam perjalanan Ibnu Sabil. Itulah yang lebih baik bagi orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang yang beruntung. Surah Ar-Rum ayat 38. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yusikum bi ummahatikum. Innallaha yusikum bi ummahatikum," ila akhiril hadis. Terjemahannya, Allah berpesan kepada kamu agar berbakti kepada ibu kamu. Nabi ulang balik. Allah berpesan kepada kamu agar berbakti kepada ibu-ibu kamu. Allah berpesan kepada kamu agar berbakti kepada ibu kamu. 3 kali, barulah Nabi kita tukar. Allah berpesan kepada kamu agar berbakti kepada bapa kamu. Allah berpesan kepada kamu agar berbakti kepada kaum kerabat yang paling hampir, fal aqrab, al aqrab, yang dan seterusnya. Yang paling dekat, paling dekat. Ini yang dipanggil dari sudut priority, keutamaannya mak, bapa, kaum kerabat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Setara mana kita kena lebihkan mak ayah kita dalam semua perkara, termasuk dalam kita berdoa. Waktu berdoa, kadang-kadang kita terlepas pandang. Kalau boleh guna lama pandang lah, kalau tak pandang apa tak pandang. Iaitulah bila kita doa, Allahumma ufirli, terus wali walidayya, baru masuk wa ahli, ya Allah beri keampunan atau beri keselamatan kepada aku, ayah aku, mak kalau masih ada lagi, kalau masih ada mak saja, kepada mak saya, dan isteri serta anak-anak. Kalau isteri pula, suami dan anak-anak. Jadi letak prioriti kita sendiri, mak, keluarga. Itu susunan yang terbaik. Allah, banyak sekali dalam isu ni. Dalam hadis lain Nabi kata, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Artinya siapa yang ingin diluaskan rezekinya, siapa nak suruh rezekinya luas, murah rezeki kata orang, diingati selepas pemergiannya, diberkati ketika hidupnya, lepas kita mati baru duk ingat, duk doa kepada kita, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menghubungkan silaturrahim. Ini syarat yang paling mudah tapi sukar untuk dibuat. Mudah ke payah ni? Mudah. Kita bila nak suruh banyak rezeki, nak suruh luas rezeki, banyak cari projek. Betul lah, itu usaha dunia, usaha yang kita buat. Tapi yang beri rezeki betul-betul kepada kita siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah yang beri rezeki. Jadi kita jangan duk kata rezeki itu mari daripada kita sahaja. Tidak. Hadis Bukhari dan Muslim ini, dalam Islam, hubungan silaturahim serta berbakti kepada kaum kerabat bukanlah suatu hubungan yang bersandarkan kepentingan dan faedah diri, tetapi lebih tinggi dan mulia kerana ia merupakan suatu amalan yang dilakukan oleh seorang Muslim kerana Allah, sebagai satu ketaatan demi untuk mendapat ganjaran pahala. Oleh sebab itulah amalan ini dilakukan berterusan, tidak berubah mengikut keadaan atau pertukaran zaman dan cara. Cara mungkinlah ada sikit teknikal. Kalau dulu nak hubungi mak payah kan, kena balik, kena apa. Tapi sekarang ni mak kita dekat je dengan kita. Tidak dekat. Pagi boleh telefon tanya khabar. Paling tidak pun mak dapat anak telefon, suka sangat dah dia. Allah, telefon. Ada kadang-kadang kita tanya makcik, "Makcik, apa khabar anak ni?" "Oi, tadi telefon. 2 hari sekali dia." Gembiranya dia terima panggilan daripada anak dia. Lepas itulah ada orang kata, di antara contoh anak yang tak baik, sama mak dia dulu telefon ke dia. Tak apa, tak masalah, mak telefon ke kita telefon, masing-masing ada kelab. Tapi nak tengok siapa yang ingat dulu pada kita. Allahu Akbar. Dalam hadis ini, ja'a rajulun ila Rasulillah, faqala sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, inna li qarabatan asilhum wa yaqta'uni wa awsinu ilaihim wa yasu'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Faqala la in kunta kama qulta fa ka'annama tusifhumul mal wa la yazalu ma'aka min Allahi zahirun alaihim ma dumta ala zalik. Ini hadis ini tanda betul-betul dia panggil hadis motivasi, menaik semangat kita. Seorang laki-laki datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, saya mempunyai kaum kerabat. Ada anak-anak saya ni. Saya menghubungi mereka, tapi sebaliknya mereka memutuskan hubungan dengan saya." Allahu Akbar.
Kita pergi, dia tak mari. Banyak kan kita dengar orang cakap, ni rumah sepupu saya ni, tapi oleh kerana dia tak ada singgah rumah saya pun malah singgah rumah dia. Habis bila nak berlaku singgah menyinggah, dia tak pernah mari rumah kita, tak apa, kita pergi rumah dia. Tapi tak usah bangkit loh. Tengok aku ni 10 kali dah mari rumahmu, mu tak pernah pergi rumah aku sekali. Biar. Tengok Nabi kata apa. Saya menghubungi mereka, tapi sebaliknya mereka memutuskan hubungan dengan saya. Saya berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka menyakiti saya. Saya bersopan santun dengan mereka, sebaliknya mereka tidak menghiraukan saya. Subhanallah. Dia buat yang terbaik, tapi keluarga dia buat tak kenal, dia buat tak tahu je. Apa nak kata? Apa Nabi kita jawab? Jawab Nabi SAW, jika benar seperti yang kau katakan ini, maka seolah-olah engkau kepada mereka abu yang panas. Allah sentiasa memberi bantuan kepada engkau selagi engkau berada dalam keadaan tersebut. Tengok, wala yazalu ma'aka minallahi zahir. Abu panas ni orang kita sedap duduk. Biar orang putus hubungan, kita beri. Sebab Nabi bagi jaminan Allah Ta'ala akan beri bantuan kepada kita. Satu masa dia akan menyesal dengan apa yang kita buat, tapi tak tahan saat ni lah, isu saat ni. Lalu kau rumah waris dia, malah singgah dia tak pernah singgah rumah kita. Nah, masalah ni lah, timbang tara ni lah jadi masalah kita ni. Cuba kata, oh betul dia ni dah 10 tahun dah tak pernah pergi rumah aku nak pergi rumah dia, beli hadiah, bawa apa-apa yang sepatutnya. Assalamualaikum, Allahu Akbar, minta maaf lah, lama tak jumpa, lama dah kita pun tak pergi mari. Kita mula dulu. Tapi kalau naik-naik cegak, tengok aku mari rumahmu, mu tak mari rumah aku. Ini cari balah ni baik tak segi, senang. Cari pasal apa, cari pasal dah. Kita pergi nak buat baik ke nak pergi nak memulakan peperangan? Jangan. Pergi dengan niat ikhlas. Ini merupakan ciri terbesar keistimewaan hubungan kekeluargaan dalam Islam. Berbeza dengan masyarakat kafir yang tidak menghulurkan bantuan kepada orang lain, melainkan ada kepentingan peribadi dan kebendaan. Apabila kepentingan tersebut sudah tiada, maka terputuslah hubungan dan kembalinya permusuhan. Yang tak sorok, itu zaman jahiliah. Kita tak mau pakai, kita nak pakai zaman Islam. Islam mementingkan hak kedua-dua ibu bapa serta mewajibkan berbuat baik pada mereka. Hal ini kerana mereka berdua merupakan kaum keluarga yang paling hampir. Islam menjadikan hak kedua-duanya sebagai suatu hak yang wajib selepas hak Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia. Ayat pertama ni suruh kita tauhid. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapa. Ayat ibu bapa mesti kembar dengan hak Allah, hak ibu bapa. Dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang ataupun kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, tua sangat dah, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada kedua-duanya perkataan Jangan ada ni perkataan yang paling simple sekali lah, paling ringkas. Kalau kerah lagi bahasa lagi teruk. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan doakanlah Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua, kedua-duanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Jadi kita bangkit, mereka jaga aku kecil, takkan waktu dia tua aku tak hormat pada mereka. Surah Al-Isra ayat 23-24. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menghormati serta berbakti kepada kedua-dua ibu bapa, terutama apabila mereka telah lemah akibat tua atau sakit. Maka ketika itu si anak hendaklah mengingati segala kebaikan mereka yang telah lalu dan mendoakan mereka dengan penuh rahmat sebagai balasan terhadap segala pengorbanan yang telah mereka lakukan ketika si anak masih kecil. Allah tengok, banyaklah masalah
Bila hubungan dengan mak ayah ni memang cukup berat. Allah Subhanahu Wa Taala juga mengarahkan agar merendah ke diri, berlemah lembut dengan mereka berdua, taat dan patuh, tidak membantah arahan mereka. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala melarang si anak daripada mengeluarkan perkataan yang tidak baik. Ketika ibu bapa menyuruh mereka melakukan sesuatu, walaupun si anak menunaikan juga permintaan mereka. Kadang-kadang dia buat juga, tapi letupkan dulu, tunjukkan protes dulu lah, senyapnya. Buat, tak mampu nak buat, minta maaf, mak, saya begini gini, boleh tak saya ganti, suruh adik mari. Kadang-kadang mak ni tak tahu macam mana dia punya perasaan. Anak dia ada hak free, hak tak ada kerja, dia telefon juga anak yang paling sibuk sekali. Nak suruh buat apa? Nak suruh pergi bayar bil listrik dia. Bukan kata bagi bil tu lo bayar lah, sekali dengan duit dia bagi. Manakala kata ambil bil tu lo bayar, kita tahulah dia nak suruh bayar api dia. Tak, sekali dengan duit tu bagi. Tengok subhanallah, perasaan ibu. Dia nak kepada anak ni, mu tak boleh orang lain bantah. Walau anak yang tak kerja, anak yang orang panggil free banyak, setakat nak bayar bil, apa salah dah. Tapi tak. Boleh jadi inilah ujian Allah Taala, nak tengok setara mana kita dengan mak kita. Subhanallah, saya mak CEO, businessman, nak suruh bayar api mak, sanggup kita bayar masa tu? Mungkin terdetik perasaan Allah akan, kalau suruh opah bayar aku pun selesai. Dah, mak nak tengok muka anak, mari dengan senyum ke mari dengan masalah apa? Kalau kita boleh pergi senyum, mari bil mak, Allahu Akbar, nasib baiklah saya terlupa, mujum mak telefon ambil. Esok suruh opah bayar lah, pergi bayar tak ada masalah, tapi kita dengan mak komunikasi. Orang kata, cerewet orang tua ni, tak kenal orang dah. Cerewet. Waktu kita kecil tu siapa yang kenal kita? Dia yang kenalnya. Kerana itulah ada 2-3 kes orang yang saya jarang marah kepada orang ni kalau tanya hukum. Tapi dalam bulan Ramadan bila orang tanya, ustaz, boleh ke tidak saya nak beri zakat kepada mak saya? Ana akan marah dulu, belum jawab soalan. Marah dulu. Saya kata, saudara, kalau perempuan saya kata, saudari, waktu mak awak bagi awak makan dulu, makanan basi ke makanan yang paling dia sayang? Kadang-kadang belum masuk mulut dia lagi, anak dulu makan. Kau macam mana ibu-ibu yang ada ni? Anak dulu makan tak? Dengan ayah pun rasa tepi ayah, anak dulu. Tiba-tiba bila anak besar kaya raya, nak keluar zakat ke mak? La haula wala quwata illa. Ini di antara bala bencana akhir zaman, bila anak tak tahu siapa dia mak. Allahu Akbar. Telah disebut dalam hadis Nabi SAW amaran tentang menderhakai kedua-dua ibu bapa serta dijanjikan seksaan yang segera. Ini yang takut kita ni. Seksaan yang segera kepada anak yang menderhakai kedua-duanya. Sabda Nabi SAW, ma min zambin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada suatu dosa yang patut Allah jadikan balasannya di dunia, segerakan balasannya di dunia, serta seksaan yang disediakan pada hari akhirat, melainkan kepada orang yang baghi, orang yang zalim, orang yang jahat, dan orang yang memutuskan silaturrahim. Ini takut. Nabi kata apa? Dosa yang patut disegerakan, iaitulah dosa putus silaturrahim. Allahu Akbar. Carilah, betul lah balik channel kita dengan mak kita, dengan bapak kita, dengan adik-beradik kita, jangan putus. Kalau mereka putus, biarkan. Kita ambil hadis yang pertama tadi, yang cukup memberi ketenangan kepada kita. Jangan duk mengungkit, aku yang hubungi, mu tak hubungi. Biarkan, jangan duk tanya. Antara ajaran Islam yang unik adalah berbakti pada dua-dua ibu bapa, tidak hanya sewaktu mereka hidup, bahkan berterusan sehingga selepas mereka meninggal dunia, iaitu dengan sentiasa berdoa untuk mereka, menunaikan wasiat mereka. Wasiat mak ayah ni hati-hati, kalau mak buat wasiat, tunai yang setakat patuh syariah lah. Dan menghormati kawan-kawan serta orang yang mereka kasihi. Mak kita ni baik dengan siapa, kita pergi cari. Bila balik kampung, cari makcik ni. Sabda Nabi SAW, inna abaral bir silatul waladi ahla wuddi abih. Sesungguhnya sebaik-baik berbakti kepada ibu bapa adalah menghubungi orang yang dikasihi oleh bapaknya sewaktu hidupnya. Ingat, kalau balik kampung tanya, kalau mak kata, siapa dia? Kawan ayah dulu, pergi masjid sekali dengan dia, dia pergi kuliah sekali dengan dia, kita pergi ziarah dia, bawa apa-apa hadiah yang patut, beli kuih ke, beli kain serban ke, beli kepiah, kain pelekat pergi. Saya teringat ke pakcik, ingat pakcik, ingat ke arwah bapak saya ni. Allahu Akbar. Doakan kepada mereka. Ini di antara faedah yang besar. Antara faedah berhubung baik dengan kaum kerabat
dan berbuat baik kepada saudara mara adalah mengeratkan hubungan masyarakat Islam dan menguatkan pertalian. Inilah di antara kebaikan yang ada dalam syariat Islam ini, mengajar kepada kita motivasi yang begitu besar supaya kita berabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang seterusnya dalam bab tenang dan tidak mudah marah. Ini pun payah juga, nak tenang, cakap boleh, nak buat tidak setenang itu. Tapi dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, insya-Allah kita akan dapat melaksanakannya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.